أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Tuan Azir, para hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini, sebelum kita menunaikan main agenda kita pada hari ini, iaitu solat Jumaat itu sendiri, saya insyaAllah akan berkongsi beberapa perkara tentang hari Jumaat dan Surah Al-Kahf. Hari Jumaat dan Surah Al-Kahf. Tuan-tuan hadirin sekalian, sabda Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rakam 854, Rasulullah SAW telah bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baik hari di mana terbitnya matahari ialah hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat, sebab itu hari Jumaat ni penghulu bagi segala hari. Fihi khuliqa Adam. Hari Jumaat ni dah dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Para ulama berselisih tentang hari jadi Adam ni hari apa sebenarnya. Adakah dia hari dijadikan jasad Adam itu sendiri, ataupun hari di mana Adam itu dihidupkan, iaitu ditiupkan ruh ke dalam jasad. Fanafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajid. Ditiupkan padanya ruh ke dalam jasad itu. Dan saya berpendapat setelah membaca beberapa penulisan bahawa kedua-dua hari itu pun berlaku pada hari Jumaat. Adam dijadikan pada tanah, segumpal tanah, dan Adam ditiupkan roh ke dalam jasad tadi pun berlaku pada hari Jumaat. Wa fihi udkhilal jannah. Dan di hari itu dimasukkan ke dalam syurga, maknanya Adam dimasukkan syurga. Wa fihi ukhrija minha. Dan hari itu jugalah, pada hari Jumaat jugalah Nabi Allah Adam dikeluarkan daripada syurga. Malang, Nabi Adam keluar dari syurga. Kalau tidak, kita dah duduk dalam syurga lah. Ya ke? Kalau tidak, kita duduk dalam syurga lah, kita keturunan Adam kan. Tapi malangnya dalam syurga tak ada beranak pinak pula. Jadi tak juga. Allah mentakdirkan kita begini. Adam datang ke muka dunia kerana nak lahirkan kita, insyaAllah. Dan kita nak kembali kepada syurga, insyaAllah. Wala taqumus sa'atu illa fi yaumil Jum'ah. Dan tidak akan berlaku hari kiamat itu kecuali pada hari Jumaat juga. Maknanya hari Jumaat inilah hari yang akan berlaku hari kiamat, hari Jumaat. Banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya berlaku, peristiwa-peristiwa besar ini berlaku pada hari Jumaat. Oleh sebab itu hari Jumaat ini dikira sebagai hari yang besar bagi orang Islam. Sebab tu tapi tak tahulah, kita tak cuti hari Jumaat dah. Kalau kita sebenarnya nak membesarkan hari Jumaat, kita cuti hari Jumaat. Jadi tak apalah, apa-apalah. Sebab itu negeri, setengah negeri ambil hari Jumaat
sebagai hari besar dia. Tapi ada juga keburukan hari Jumaat ni cuti. Bukan. Hari Jumaat ni kerja. Ada juga keburukan, ada juga kebaikan. Kalau hari Jumaat tak kerja, pakai relax semua pula. Sepatutnya kita kerja hari Jumaat kan, mana bukanlah relax kan. Tuan Guru Haji Nur Aziz dia kata cuti 2 hari ni maknanya hari dia dulu kita cuti 1 hari saja, hari Jumaat, hari Sabtu kita kerja sekali. Tapi Tuan Guru Ni Aziz sebenarnya yang telah memulakan cuti hari Sabtu terpenuh. Dia digantikan 2 jam selepas pukul 4, something like that. Dia telah memulakan. Dan dia kata, bagi dia, pendapat dia kalau di Kelantan ni hari Jumaat hari cuti dan hari Sabtu pun cuti. Dia Jumaat satu kan. Dia kata hari Jumaat ialah hari ilmu. Hari ilmu maknanya sepatutnya hari Jumaat lah kita belajar, kita mengajar, ialah apa-apa kita nak buat berkenaan dengan ilmu. Dan hari Sabtu hari keluarga. Hari Sabtu hari keluarga, kena kenuri kenara ke, kena jalan-jalan ke, nak cuti ke semua hari Sabtu. Jadi ada 2 hari insya-Allah. Balik kepada hari Jumaat. Dan hari Jumaat ni banyak diceritakan hadis-hadis yang lain. Dalam buku ni tidak diceritakan, tapi kita baca buku-buku lain. Hari Jumaat ni pun sebenarnya banyak berlaku peristiwa lain, seperti peristiwa banjir Nabi Nuh. Mula hujan lebat seminggu, hari Jumaat, mula hari Jumaat. Lepas tu kapal dah banjir, kapal berlayar pun hari Jumaat. Dan kapal air surut sehingga kapal Nabi Allah Nuh ini tersangkut ataupun landing di Bukit Jud pun hari Jumaat. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, termasuklah Firaun terkejut kepada tongkat Nabi Musa pun berlaku pada hari Jumaat. Berlaku pada Firaun ni dia tak pernah sakit sebenarnya. Sesama pun tidak, demam pun tidak, sakit kepala pun tidak. Allah Ta'ala bagi dia sihat sebagai istidraj. Sihat. Hari dia sihat, tak ada sakit. Dan dikhabarkan dia buang air pun 40 hari sekali. Ni Fir'aun hebat, sebab tu dia sampai dia jadi nak mengaku jadi Tuhan kerana dia ini Tapi bila dia tengok tongkat Nabi Musa, jadilah terkejut dia. Yang 40 hari sekali buang air, hari itu 40 kali sehari buang air. Itu terkejut. Dan terkejut Fir'aun ni pun diceritakan berlaku pada hari Jumaat. Jadi hari Jumaat Nah, kita kalau hari Jumaat ni biasanya apa? Kita hari Jumaat ni biasanya kebanyakannya kita kalau malam tu baca Surah Yasin lah. Kita amal Yasin. Dan orang Melayu memang sinonim dengan Yasin. Mana-mana naik rumah pun Yasin, semua Yasin. Tapi sebenarnya kalau kita tengok banyak juga hadis-hadis sebenarnya yang lebih sahih tentang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat atau malamnya. Warada fi fadli qira'ati surah Al-Kahfi yaum al-Jum'ah atau lailatiha ahadithun sahihah. Banyak hadis yang menceritakan fadilat membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat atau harinya. Banyak hadis-hadis. Pertama, saya mengukuhkan hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal Jum'ah adha'a lahu min nur
fima bainahu wa baina Baitul Atiq. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, ini disebut malam Jumaat, maka akan menyinarilah satu cahaya di antaranya dengan Baitul Atiq. Ini hadis riwayat Ad-Darimi. Yang kedua, hadis mengatakan fadilah baca surah Al-Kahfi ini, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah adha'a lahu min nur bainal jum'atain ma bainal jum'atain. Sesiapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, maka akan terang benderanglah dengan cahaya di antara dua Jumaat. Jadi kalau kita baca setiap Jumaat, maknanya penuh dengan nur, cahaya. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallam, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, sesiapa yang baca surah Kahfi pada hari Jumaat, stata'a lahu nurun, maka akan keluarlah daripadanya cahaya, min tahti qadamihi, daripada telapak kakinya, ila ananis sama, hinggalah ke lapisan langit atas, yudhi'u lahu yaumal qiyamah, yang akan terang benderang pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'atain, dan diampunkan segala dosa di antara dua Jumaat tersebut. Harus baca surah Al-Kahfi. Cuma kadang-kadang kita tak mengamalkan surah Al-Kahfi ni, kadang-kadang mungkin orang kata panjang sikit. Di antara Maghrib dengan Isyak tu, kadang-kadang mungkin tak sempat habis ke. Tapi kalau merangkak-rangkak tak sempat habis. Tapi kalau orang baca bukan baca cepat, baca biasa saja, pun boleh habis. Tapi kalau baca dalam dalam jamaah, dia jadi pasal lambat sikit, kita kenalah jaga peraturan nak sama-sama apa semua tu. Jadi mungkin tak sempat siap. Tapi tak apa, kita boleh amalkan sendiri-sendiri. Yang berjemaah baca surah Yasin tu, bacalah. Wa taqra'u surata fi lailatul jum'ah atau fi yaumiha. Baca surah Kahfi ini pada malamnya ataupun pada siangnya. Dia hari Jumaat, malam Jumaat. Kadang-kadang ialah orang-orang tua tahu Jumaat tu start bila, akhir bila. Tapi kalau orang muda sekarang ni, budak-budak sekarang ni, dia tak tahu. Tak tahu malam Jumaat tu bila. Dia keliru. Pasal jadual, apa saya nak sebut, kalender orang putih ni, Gregorian ni, dia hari tu start pukul 12 malam tu. Malam pukul 12 tu start. Pagi dia, hari esoknya 12 pukul 12.001, maka barulah hari esoknya. Kalau Jumaatnya, Jumaat lah, sampailah kepada pukul 12 malam besoknya. Jadi tu kalender Mak Saleh. Kalender Islam, dia bermula dengan huruf hari sebelum itu. Kalau hari Khamis, huruf hari masuk Maghrib hari Khamis tu, itu adalah hari Jumaat. Sampailah kepada huruf hari itu. Jadi dah boleh mula baca surah Al-Kahfi daripada situ. Kadang-kadang ialah kita pun kadang-kadang apa, kita sebut kadang-kadang janji orang itu kadang-kadang silap. Malam Rabu lah, dia kadang-kadang dia jadi malam Rabu tu malam apa. Kalau budak hari Rabu malam tu. Tapi kalau sepatutnya malam Rabu tu maknanya malam sebelum hari Rabu tu, atau malam Jumaat sebelum hari Jumaat tu. Jadi kita jadi, oleh kerana ada dua benda ni, kita kena pasti. Sebab tu ada Khamis malam, jadi Khamis malam barulah malam Jumaat. Jadi kita dah jadi keliru. Jadi membaca surah Al-Kahfi ni boleh bermula seawal
masuk maghrib, terus baca untuk hari Jumaat. Adalah saya baca dalam Imam Ibn Baz ni, dia bagi 40 ayat setiap waktu, benar-benar macam itulah. Wa yantahi yaumal jum'ati bi ghurubi syamsin, bi ghurubi syams, dan berakhir hari Jumaat itu dengan ghurub matahari. Masya-Allah. Naam. Satu hadis Nabi SAW dari Muslim, man hafidha 10 ayatin min awal suratul kahfi usima minad dajjal. Sesiapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, maka dia terlepas daripada Dajjal. Maknanya fitnah Dajjal. Tuan-tuan hadirin sekalian, surah Al-Kahfi ni, dalam hadis yang lain disebutkan, sesiapa yang baca surah Al-Kahfi pada Jumaat akan terlepas daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ni sebenarnya satu fitnah yang amat besar. Kadang-kadang kita nampak Dajjal ni akan hanya datang nak kiamat, itu banyak. Kalau kita dengar ceramah-ceramah Dajjal tu, ialah fitnah yang akan datang. Itu Dajjal yang spesifik, yang Dajjal betul. Tapi apa yang Dajjal nanti sebenarnya sekarang ni pun sudah ada. Oleh sebab itu surah Al-Kahfi ini sebenarnya menceritakan kepada kita tentang fitnah Dajjal. Dajjal ni akan timbul dan dia akan buat fitnah semerata dunia dengan fitnah yang besar-besar. Sampai Dajjal ini boleh menghidupkan dan mematikan. Dengan kekayaan kawasan kering, boleh ditumbuh-tumbuh, banyak makanan dan sebagainya. Syurga belah kanannya, neraka belah kirinya. Jadi digambarkan begitu power sekali, begitu powerful sekali, begitu berkuasa sekali Dajjal. Dan sebenarnya surah Al-Kahfi ini menceritakan apa yang dibawa oleh Dajjal tu, diceritakan dalam surah Al-Kahfi. Pertama, tentang hidup dan mati. Fitnah iman. Dalam surah Al-Kahfi apa? Kisah, cerita Ashabul Kahfi. Orang yang menyelamatkan iman dia sehingga dia sanggup keluar bermasyarakat, dia sanggup menghadapi segala kesusahan. Setelah dia berdakwah dan dakwahnya ditolak, maka dia sanggup hidup dengan iman dia walaupun masuk ke gua, sehingga ditidur oleh Allah Ta'ala selama 300 tahun, ataupun mengikut kalender Hijri 309 tahun. Kalender biasa, kalender Gregorian terbalik. Kalau kalender tu kalender Mak Saleh 300 tahun, kalender Hijri 309 tahun. Jadi pertama. Yang kedua, fitnah Dajjal ialah kekayaan. Cerita dalam surah Al-Kahfi ini berkenaan dengan orang yang mempunyai kebunan, mempunyai harta, mempunyai kebun yang luas, kebun yang mewah, dan dia ingkar kepada perintah Allah, bahkan berbangga lagi, bahkan mengingkari akan adanya hari kiamat. Fitnah ilmu seperti yang berlaku pada Musa dan Khidir, diceritakan surah Al-Kahfi ini. Perintah ilmu, bagaimana Musa suatu hari orang tanya dia, Musa, siapa yang paling alim di sini sekarang ni, siapa? Musa pun pandang kiri kanan, aku Nabiullah, Nabi tentulah aku je. Lalu dia jawab, aku orang paling alim. Dan Allah Ta'ala mengajarkan kepada Musa, ada lagi orang lebih alim daripada kamu, wahai Musa. Lalu Musa minta untuk nak berjumpa dengan orang untuk belajar.
Itulah cerita Nabi Allah Musa dengan Khidir. Ada setengah kata Khadr, ada kata Khidir. Kita dikatakan kita kepada Khidir, tapi kalau ikutkan itu Khadr. Kalau ikut Syekh ni, dia kata dia Ibn Al-Baz ini, dia Ibn Abdul Bari ini, dia sebut, dia kata dia lebih selesa dengan Khadr, kerana Khadr ini maknanya Nabi Khidir ataupun Khidir ini tunggu nak jumpa Nabi Musa 80 tahun. Di tempat tu, kerana janji dengan Nabi Allah Musa nak sampai dah tempat tu jadi hijau, jadi kebunan, jadi daripada padang pasir jadi hijau 80 tahun. Dan inilah fitnah ilmu, di mana Nabi Allah Musa diminta oleh Allah Ta'ala untuk ataupun diminta oleh Allah Ta'ala untuk jumpa Nabi Khidir ataupun Khidir untuk belajar ilmu ni. Kalau nak, dia kena cari. Itulah Nabi Musa pergi cari. Al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak mendatangi. Mana ilmu, kita nak ilmu, kita mesti cari ilmu. Bukan ilmu itu datang menggolek. Jadi seperti kisah Nabi Allah Musa dengan Khidir. Dan begitu jugalah yang ketiga, ialah kisah Zulkarnain. Kisah tentang fitnah kuasa. Zulkarnain memerintah dari timur ke barat, dan penuh dengan kekuasaan. Tapi apa dia buat? Dia bersyukur Allah Ta'ala. Dia melaksanakan tuntutan kekuasaan itu, dan tidak angkuh dengan kekuasaan itu, bahkan menolong orang susah dan sebagainya. Oleh sebab itu, menurut para ulama, dalam 4 kisah ini, dia berbicara tentang fitnah kehidupan manusia itu sendiri. Kisah Ashabul Kahfi berbicara tentang fitnah iman. Kisah milik 2 kebun berbicara tentang fitnah harta dan kekayaan. Kisah Nabi Allah Musa yang belajar kepada Khidir berbicara tentang fitnah ilmu. Dan kisah Zulkarnain berbicara tentang fitnah kekuasaan. Dan inilah sebenarnya pokok-pokok fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal. Dan sesiapa yang baca surah Al-Kahfi, memahami kisah ini, dan dalam kitab ini pun cerita tentang bagaimana setiap fitnah itu solusinya ada disebut di dalam ini. Jadi kita tak sempatlah. Kalau ada ketika-ketika yang lain, kesempatan yang lain, insya-Allah kita boleh sambung fitnah-fitnah ini secara detail, insya-Allah. Jadi setakat itu sajalah dalam kesempatan ini yang tidak teratur, dan saya minta ampunan maaf kalau ada sebarang kesilapan dan kesalahan, dan kalau ada baik itu semuanya tentang Allah Taala. Segala kekurangan itu adalah kekurangan dan kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.